Siap sedia kita mau mulakan kebaktian ataupun kursus teologi lanjutan. 我们预备心将要开始我们的原生神学班。 Baik, kita sama-sama doa dalam hati. 同心默祷。 Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memulakan kursus teologi lanjutan. 奉主耶稣基督圣名开始延伸神学班。 Kita pertama-tama naikkan pujian Kidung Rohani bilangan 24. 首先我们唱诗24首。 24. 24首。 Tuhan Yesus Kristus, Ia mengalihkan bahasa Tuhan sungguh percaya. Roh Kudus selalu bimbingku lebih mengenalnya. Firman kehidupan sungguh ku percaya, sungguh indah firman Tuhan, olosku yang kekal. Sungguh indah firman Tuhan, olosku yang kekal. Setelah duduk. Pertama-tama ucapkan selamat malam, salam sejahtera kepada semua saudara dan saudari rakan sekerja yang dikasihi Tuhan. 首先在这里问候在座线上的弟兄姊妹们以及同工们，大家晚上平安。 Kita syukur Tuhan pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun bersama-sama dalam talian untuk mengadakan kursus teologi lanjutan.
我们非常感谢神，今天晚上我们能够在线上相聚，一起来上这个延伸讲道学。Demikian kita juga syukur Tuhan karena kita dapat sama-sama mempelajari homiletik lanjutan. 感谢主，我们能够聚集在一起，在学习这个延伸讲道学。 Demikian pada malam ini kita sudah sampai minggu yang kelima sudah. 这个晚上已经到了第5个星期。 Demikian kita berdoa, kita terus bersyukur kepada Tuhan. 因此，在我们的祷告当中，我们感谢神， Karena pimpinannya, berkatnya, maka kita masih mempunyai damai sejahtera, kesehatan yang baik. 因为他的就是因为神的眷顾与带领，我们拥有平安。 Demikian kita berdoa Tuhan terus membantu kita. 我们祈求神继续帮助我们， Dan pimpinkan kita. 以及带领我们， Supaya kita apa yang kita pelajari malam ini jadikan dorongan bersama. 直到我们今天所学习的能够建立Dan saling membangunkan di antara satu sama 对 lain. 不起，我们能够彼此的建立 Demikian 造就。 mohon Tuhan terus membantu kita. 因我们祈求神继续帮助我们， Roh Kudus menyertai kita. 圣灵与我们同在， Sehati berdoa. 同心祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, sekali lagi ucapkan selamat malam, salam sejahtera kepada semua rekan sekerja dalam talian. 再次问候线上的同工们，大家晚上平安。 Kita syukur Tuhan malam ini kita dapat terus bersama-sama untuk mengkongsikan pelajaran pada malam ini.
我们非常感谢神，今天在这里能够分享今晚的课程。 Dan demikian kita bersyukur kepada Tuhan. 因此，我们感谢神。 Kita sampai ke pelajaran kelima, 现在我们已经到了第5课， di mana kita bincangkan yaitu bincangkan tentang whole homiletic, 我们将讨论讲道学， itulah ilmu pengkhotbah. 也就是延伸讲道学。 Jadi demikian kita ketahui bahwa firman Tuhan itu sangat penting. 我们知道神的道理非常重要， Demikian di dalam kitab memberitahukan kepada 因 kita 此圣经这样告诉我， di mana seorang muda macam mana dapat menguasai dirinya daripada dosa. 一位年轻人怎样洁净自己，能够逃避罪行呢？ Itulah di Mazmur 119 memberitahukan kepada kita 因此，在诗篇第119篇告诉我 di 们， ayat 9, 第119篇第9节， ayat 9. 第9节， Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. 少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话。 Jadi demikian kita lihat betapa pentingnya firman Tuhan. 从这里我们可以看到神的道是多么的重 Jadi 要。 demikian macam mana seiman kita, percaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan. 因此，就是信徒怎么样来去持守神的道呢？ Anak-anak murid kita dalam kelas pendidikan agama macam mana dapat mendengarkan firman Tuhan. 我们宗教教育的学员怎么样来遵行神的话呢？ Ataupun anak-anak kita sendiri macam mana mereka dapat mendengarkan firman Tuhan. 因此，我们的孩子儿女怎么样听到主的话呢？ Itulah perlu kita menyampaikannya. 因此，需要我们传授。 Itulah maka itulah berkhotbah ini merupakan satu kerja suci yang sangat penting. 因此，讲道是一项非常重要的圣工。 Demikian itulah makanya firman Tuhan dapat membantu kita, 因此，神的道能够帮助我们， dapat memberikan kekuatan kepada kita. 也能赐给我们力量。 Itulah makanya kita perlu mempelajari ilmu berkhotbah. 因此，我们需要学习讲道学。 Pertama-tama kita sampaikan kepada diri kita sendiri, 首先，传授给自己； kepada anak-anak kita sendiri, 接下来，我们的孩子、 kepada keluarga kita sendiri, 我们的家庭， barulah kelas pendidikan agama, 接下来就是宗教教育 barulah sampai ke seiman, 的学员以及同龄， lepas itu kepada seluruh jemaat, 接下来就是所有的信徒， lepas itu kepada semua orang-orang di dalam dunia. 最后全世界上的人。 Jadi itulah makanya kita merupakan saksi Tuhan. 因此，我们就是神的见 Jadi 证人。 itulah setiap kita perlu firman Tuhan. 因此，我们都需要神的道， Itulah untuk memperbaiki kelakuan kita. 就是要洁净我们的行 Jadi 为。 itulah tidak henti-henti kita terus sampaikan firman Tuhan. 因此，我们不断的传授神的道。 Oleh demikian ada seorang belia. 因此，有一位青年， Belia ini ya sangat mempunyai tabiat yang paling buruk. 他有不好的习惯， Sampai satu kampung pun, orang-orang di kampung pun tidak sukakan dia. 甚至到整个乡村的人都不喜欢他， Karena dia kuat mencuri. 因为他喜欢偷窃， Lepas itu dia suka merokok, mabuk. 他也喜欢抽烟、醉酒， Lepas itu suka bergaduh. 也喜欢和人打架。 Itulah makanya 吵架。 itulah tabiatnya sangat buruk. 因此，他有这么坏的习惯， Sampai satu kampung pun orang-orang dia pun dia sukakan 因 dia. 此整个乡村的人都不喜欢 Dan 他。 demikian itulah dia tahu juga dia bahwa orang semua bencikan dia. 因此，他自己本身也知道，所有的人都不欢迎他。 Demikian itulah dia mau ubahkan dirinya. 因此，他就想要改变自己。 Demikian dia pikirkan satu cara. 因此，他就想到了一个办法。 Yaitu tengah malam tanggal 31 Desember. 因此，当晚上就是12月31号的时候， Jadi karena sudah tengah malam. 因为是深夜或者半夜， Demikian waktu jam 12 tengah malam. 因此在半夜12点的时候， Itulah masuk sudah tahun baru. 也就是进入了新的一年。 Sewaktu tepat jam 12 tengah malam masuk tahun baru. 因此，当12点正，也就是进入新年的时候， Itulah dia berada di siring sungai itu waktu itu. 当时候他就在河的旁边， Karena dia punya pikiran. 在他所想的， Itulah dia mau ada azam baru. 他希望有好的就是说好的思想， Itulah dia mau azam yang baru. 他希望他有一个
愿望。愿望，好的愿望。 Itulah makanya waktulah dia sampai di tengah sungai, pergi ke sungai, sering sungai. 因此他就到河边去， Tepat jam 12:30 malam. 12点正，晚上12点正， Terus dia terjun masuk ke dalam sungai. 他就跳进水里面去。 Artinya kalau dia terjun ke dalam sungai, maka dia semua tabiat buruk itu dihanyut oleh itu arus sungai. 他说他这样想，如果他跳进水的时候，他一切不好的习惯就随着个河被冲走了。 Itulah dia punya azam. 这就是他的愿望。 Sekali dia sudah terjun dalam sungai, 当他跳进河里面去的时候， artinya sudah bersih daripada kelakuan buruknya. 因此他想可以把他所有不好的习惯都洗干净了。 Sekali dia keluar dari air 当他从水中上来的时候， sampai di darat, 一直到踏到陆地上的时候， itulah kawannya kasih rokok dia. 然后他的朋友就给他香烟。 Itulah dia kata inilah rokok terakhir dalam tahun baru. 他说这是新年期间最后的一根香烟。 Apa itu inilah minuman keras yang terakhir dalam tahun baru. 然后他又说这杯也是新年最后一杯的酒。 Sekali sudah merokok, 当他抽烟过后， setelah dia mulai minum, 当他喝酒的时候， mana lagi berhenti? 哪里会停止呢？ Itulah tidak dapat berhenti lagi. 因此他不能停下来了。 Walaupun sudah terjun dalam sungai, 虽然他跳进河里， tidak dapat hanyut perbuatan buruknya. 却不能冲走他一切不好的习惯。 Perbuatan buruknya masih melekat pada dirinya. 这不好的习惯还是在他的身上， Tiada cara. 因此没有办法。 Akhirnya seorang diakon 因此有一位执事 jumpa dia. 就去见他， Saya dengar kamu bertaubat, 我听见你想要悔改， balik ke gereja. 你来教会吧， Itu saja, balik ke gereja. 来教会吧，就是这个方法。 Jadi waktu itulah belia ini balik ke gereja. 因此当时候这位青年就回到教会， Dia sekolahnya tidak tinggi. 他没有很高的学问， Demikian, walaupun dia pendidikannya tidak tinggi, 虽然他没有很高的学问， tapi usahanya sangat kuat. 可是他很努力， Demikian karena usahanya. 因为他有努力， Itulah makanya dia mulai bacakan Alkitab. 因此他就开始读圣经。 Memang pertama dia kata memang susah mau dia baca. 他说起初真的是很困难，要去读圣经。 Malahan waktu itulah dia mulai ikut kelas pendidikan. Dari kelas pendidikan dia mulai belajar. 因此他就开 Mulai 始 baca, bukan mulai belajar, mulai baca. 开始跟宗教教育的课程，然后开始读圣经。 Itulah makanya mulai waktu itu dia mulai membaca. 因此当时候他开始读， Dia pandai juga baca tapi tidak lancar. Itulah maka waktu pendidikan itulah dia mulai memahirkan dalam pembacaan dia. 虽然他会读，可是不顺畅。那就在宗教教育课程的时候，他就开始努力的读圣经。 Syukur Tuhan. 感谢神。 Lepas itu dia mulai bertaubat sudah. 因此他也悔改了， Waktu itu sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. 他也努力的学习神的道， Sungguh-sungguh berdoa memohon Roh Kudus. 因此努力祷告祈求圣灵。 Satu jangka masa. 在一个时间内，短时间内， Dalam satu jangka masa. 在一段时间内， Demikian dia dapat berdoa dan memohon Roh Kudus. 他祷告祈求得到圣灵。 Akhirnya dia dapat Roh 对不 Kudus. 起，最后他才得到圣灵。 Syukur Tuhan. 感谢神， Sampai ini hari 一直到今天， sudah lebih kurang mau 30 lebih tahun sudah. 大约有30多年了， Dia sudah berubah. 他已经改变了。 Dalam masa itu mulai dia balik ke gereja, waktu itulah dia merokok, tidak mencuri, dia ada perbuatan yang buruk sudah. 当他到回教会的时候，他不再有这个坏习惯，就是抽烟、醉酒，已经不好的行为。 Malahan dia sekarang ada keluarganya, 相反的，现在他有自己的家庭 ada 了， kerjayanya, 也有本身的事业， merupakan orang yang sangat kuat dalam gereja. 因此在教会他是一个蛮热心、蛮强的人。 Itulah syukur kepada Tuhan. 因此感谢神， Sampai ini hari, 一直到今天， keluarga ini masih lagi dalam gereja. 他的家人还是在教会。 Itulah syukur kepada Tuhan. 我们感谢神。 Itulah makanya kalau bukan firman Tuhan, 因此，如果不是神的道， kalau bukan Roh Kudus Tuhan, 如果不是神的灵， macam mana boleh ubah? 他怎能改变呢？ Tidak dapat. 绝对不会。 Itulah mesti ada firman Tuhan. 因此，一定要有神的 Itulah 道。 makanya kita merupakan saksi-saksi Tuhan. 因此，我们就是神的见 Jadi 证。 itulah kita perlu jadi saksi Tuhan. 因此，我们需要成为 Itulah 神的 maka 见证人。 lengkapilah diri kita. 因此，我们洁净自己，
lengkapi diri kita. 对不起，我们装备自己， Itulah makanya kita mau lengkapkan diri kita dengan firman Tuhan. 我们以神的道来装备 Jadi 自己 macam。mana kita mau melengkapkan diri kita dengan firman Tuhan? 我们当如何以神的道来 Itulah, 装备自己呢？ hari-hari baca kitab 也就是天天读经， dengan cara 5W 1H. 也就是用5个 W 1个 H， Itulah tiap-tiap hari baca kitab. 也就是每一天读圣经。 Gunakan cara formula 5W 1H. 我们用这个程式，就是公式，就是5个 W 1个 H。 Lepas itu semangat Ezra, jangan lupa. 我们也不要忘记以斯拉的精神， Bertekad. 也就是定制， Lepas itu mengkaji, 然后考 meneliti, 究， mengkaji. 定制考究， Lepas itu kita bertekad untuk melakukannya. 然后下定决心要遵行， Baru kita mengajar. 然后接下来我们才去教导。 Mengajar apa? 教导什么呢？ 3 topik yang paling besar. 就是3大题目， Itulah iman, pengharapan, kasih. 也就是信、望、爱 Oh,。demikian itulah, dengan cara demikian itulah kita mau lengkapkan diri kita dengan firman Tuhan. 因此，我们就是用自己方法来以神的道装备 Jadi 自己 itulah。hari-hari bacakan kitab. 我们就是每一天读圣 Jadi 经。 itulah daripada W, daripada H itu how, itulah how, itu bagaimana. 因此，从这个 H， 也就是如何， Itulah kita dapatkan pengajarannya. 从那里我们得到教训。 Pengajaran itu mendorong kita sendiri, 这个教训鼓励我们自己， membangunkan diri kita sendiri. 造就我们自己 Kita，melakukannya, 我们实行。 barulah kita mengajar orang lain. 这样，接下来我们才去教导别人， Baru kita ada kekuatan. 这样我们才得到力量。 Demikian kita sudah bincangkan semua hal ini. 因此，我们已经讨论过了这些 Kita 事， sudah mengambilkan 2 masa untuk membincangkan isi kandungan. 我们也已经用2节课的时间讨论本论。 Demikian dalam pelajaran yang kelima ini. 因此，在这第5课当中， Demikian setelah kita membacakan Alkitab 当我们读经过后， dari pasal satu pasal 我们一章一章的读， ataupun dari segi satu petikan. 或者是用一篇片段来读。 Lepas itu kita sudah baca, 我们读过之后， sudah kita tuliskan 5W itu. 我们也写了这5个 Lepas W， itu kita tuliskan itu H, pengajaran dia. 我们也写这个 H， 也就是他的教训。 Demikian sekarang kita mau tuliskan tajuk sudah,现在 mencarikan tajuk untuk yang kita sudah baca. 现在我们接下来就是要找这个题目， Itu cara saya. 这个就是我的方法。 Saya dia cari tajuk dulu. 我不先找题目， Itu melainkan saya gunakan, itulah saya baca kitab dulu. 相反的，我先读圣经， Lepas itu carikan pengajaran dia, 然后我找他的教训， baru carikan tajuknya. 最后我才找题目。 Mengapa mau carikan tajuk? 为何要找题目呢？ Itu apa tujuannya, sebabnya ataupun objektifnya? 他的目标或者目的是什么呢？ Itulah yang pertama. 第一， Dia kata buat pikiran keseluruhan naskah khotbah. 因为它是全篇讲章的中心思想。 Itulah memang kita sudah bacakan satu petikan, contohnya ataupun satu pasal. 比个例子说，我们读了一章或者读了一个片段， Setelah kita kumpulkan semua H itu, how, bagaimana. 当我们收集了这个 H， 也就是如何， Itulah tentang apa? Tentang itu pengajaran dia. 也就是他的教训。 Lepas itu kita buatkan satu kesimpulan. Jadi itulah merupakan buah pikiran keseluruhan itu naskah khotbah, yaitu tajuknya. 然后我们就做一个结论，这也是讲章的中心思想，也可以说是他的题目。 Jadi demikian setelah adanya tajuk khotbah ini, 因此，当我们有了这个题目过 itulah 后 kita，dapat bantu kita untuk menyusunkan isi kandungan naskah khotbah itu. 这样就能够帮助我们排列讲章的内容。 Itulah yang kedua. 这是第二点。 Itulah kita boleh pengajaran itu memang kita sudah tuliskan itu pengajaran. 我们已经写了这个教训， Karena kita sudah gunakan how, bagaimana kan itulah pengajaran kita. 因为我们用了这个 H， 也就是如何，就是找教 Ada 训。 1, 2, 3, 4, 5, 6 pengajaran. 比如说有1到6个教 Ataupun 训， lebih daripada itu. 或者超过这一几 Lepas 点。 itu kalau sudah ada tajuknya, 然后接下来，当我们有了这个题目 itulah 过 kita 后 boleh， susunkan keseluruhan pengajaran yang kita sudah kumpulkan. 因此我们把我们所找到的教训，把它顺序的排列， Lepas itu kita mau memusatkan kepada isi khotbah kita. 然后我们专注在讲道或者讲章的内容， Itulah karena ada tajuk itu. 因为有了题目， Itulah makanya kita dia lari pada tajuk itu. 我们不会离题， Jadi isi kandungan itu masih lagi di dalam tajuk itu. 因此它的内容还是在这个中心思想的范围。 Lepas itu yang keempat yaitu supaya kita lebih lagi memahami
tentang apa yang kita mau sampaikan. 接下来就是说，我们明白自己要讲什么， Itulah karena ada tajuk. 因为有题目， Jadi itulah baru kita dapat sampaikan apa yang kita pahami dan apa yang kita ingin sampaikan. 因此这样我们就明白我们要讲什么， Jadi 要 itulah 写什么， tujuan dia. 这就是他的目标。 Itulah kita ada 4 perkara di sini untuk dikongsikan. 这里有4项分享给大家 Yang 的。 kedua, 第二， scroll. Yang kedua, 我们看第二， yaitu corak menetapkan tajuk khotbah. 我们定题目的方法。 Jadi kalau kita mau menetapkan satu tajuk, 如果我们要定题目的话， jadi coraknya 它的方法， itulah ketika dia mesti pendek dan padat. 它一定要简短、 Dan lepas 充实， itu senang dipahami. 然后是很容易明白的。 Pendek, padat, dan senang dipahami. 简短、充实，还有容易明白。 Kalau banyak pendeta-pendeta senior dan juga pendeta-pendeta senior, terutama sekali pendeta-pendeta senior yang berbangsa Cina. 年长的就是年长的传道，尤其是长辈，长辈啊，这些华族的长辈， itulah makanya dia bagi senantiasa nasihat. 常常他们将会给我们这样的劝告。 Kalau tulisan dalam bahasa Cina untuk tajuk dalam bahasa Cina, 如果是中文的题目， dia kata jangan lebih daripada 10 huruf. 他们说不要超过10个字。 Itulah paling cantik kalau 10 huruf. 如果是 Dalam 10 huruf, 如果是 ataupun 在 kurang daripada 10, yang penting jangan lebih daripada 10. 就是在10个字以内，那个是最恰当的、 Itulah 最美丽的。 最美、最好的、最美丽的。 Itulah makanya itulah selalu saya dengar nasihat kepada itu akan kerja yang senior. 因此，这是我常常从这个前辈所听到的。 Lepas itu mesti pendek, padat, dan senang dipahami. 我们的题目要简短、充实，还有容易明白。 Lepas itu jangan terlalu kasar, 接下来不可粗俗， jangan terlalu keras, 也不要过于严厉， ataupun berkaitan dengan politik. 或者涉及政治的问题。 Itulah jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras, jangan berkaitan dengan politik. 因此，不可粗俗或者过于严厉，还有不可以涉及政治。 Kalau terlalu kasar, terlalu keras, orang dengar tanpa saya pun, tidak. Orang pun dia senang hati, terus dia senang hati sudah. 如果太过粗俗或者太过严厉的话，那么听众听过之后，心里都不是味道。 Siapa tidak percaya akan mati. 没有人谁不相信相信会有死呢？ Kan, kalau siapa tidak percaya akan mati. 哦，对不起，如果你不相信的话，你就会死。 Wah, kau sangat kasar, batu sangat keras. Apa nih dia percaya terus mati? Ayah. 这个是很粗俗或者是过于严厉的。 Ada lagi ya lebih kasar. Ada lagi. 还有更加粗俗或者严厉的， Bertobatlah sebelum dihukum. 在还没受刑罚之前，你悔改吧。 Itulah terlalu kasar. 因此太过粗俗了， Terlalu keras. 或者过于严厉了， Bertobatlah. 悔改吧， Ataupun pergi matilah. 去死吧。 Ya, kalau itu terlalu keras, terlalu kasar sudah. 因此看起来很粗俗，而且很严厉。 Lepas itu jangan ada kaitan dengan politik. 接下来也是不可以涉及政治的课题， Itulah, jangan masuk pergi politik. 因此我们不要涉及政治的课题。 Itulah. Ataupun tajuk saya pun jangan ada kaitan dengan politik, atau demikian khotbah pun jangan ada kaitan dengan politik. 因此我们的题目、我们的讲章内容都不要涉及政治问题。 Lepas itu tidak ada istilah ataupun dalam soal saya ada terlintas dalam pikiran saya jangan terkait juga dengan perihal tentang perniagaan. 再来就是说，不要以这些商业或者商场的事情有关， Itulah jangan ikut campur itu. 我们不要参与就是商业的事情。 Maka itulah jangan kita kasih masuk dalam tajuk kita. 因此，我们不要把它列在我们的题目范围以内。 Minumlah kopi supaya sehat dia bilang. 喝咖啡使我们能够保持健康。 Lepas itu dalam khotbah itu semua hanya cerita tentang kopi saja tuh. 然后就在我们的正道内容内，只是专注在有关咖啡的事情， Karena kita ada direct sale menjual kopi. 因为我们有这个滞销咖啡的， Lama-lama itu kopi lebih kuat daripada Tuhan. 因此久而久之，这个咖啡比神更
更厉害了。 Itulah jangan ada perihal begitu 因此不要这样， ataupun ada kaitan dengan politik. 或者是涉及政治的课题。 Itulah jangan kita libatkan. 因此我们不要涉及政治的课题。 Demikian cara untuk yang kalau saya paling suka yaitu gunakan ayat Alkitab. 如果对我来说，我最喜欢是用金句为题目， Karena di dalam Alkitab itu banyak ayat-ayat yang sangat cantik. 因为在圣经里面有许多很优美的金句 Nanti kita baru bincangkan. 待会儿我们会讨论。 Itulah makanya kita boleh gunakan semua ayat-ayat Alkitab. 因此我们可以用金句为题 Ataupun 目， kita gunakan kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. 或者我们以圣经的事迹为题目， Itulah kisah-kisah yang benar terjadi di dalam Alkitab. 也就是圣经上这些事迹， Ataupun tokoh-tokoh. 或者是圣经上的人物。 Itulah kita boleh gunakan mereka sebagai tajuk. 因此我们可以引用这些事迹或者人物为题目。 Itulah kita boleh gunakan kisah-kisah seperti 5 roti 2 ikan. 比个例子说5个饼2条鱼， Ataupun kisah yang benar. 或者是这些圣经的事迹， Ataupun Yunus ditelan oleh ikan. 约拿被鱼吞了。 Itu satu tajuk yang kisah yang benar. 因此这个是圣经上的事迹。 Ayub kehilangan semua ataupun Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. 约伯一个敬畏神的人， Ataupun Nuh seorang yang takut akan Tuhan. 或者挪亚敬畏神的挪 Itulah, 亚。 maka itulah merupakan kisah-kisah yang nyata dan juga merupakan tokoh-tokoh dalam Alkitab. 因此这都是圣经上的事迹和人物。 Lepas itu berdasarkan tajuk-tajuk yang khusus. 接下来我们根据这个专题来定题目。 Itu memang seperti sakramen pembaptisan. Itu memang tajuk yang khusus. 比个例子说，洗礼这个是专题， Roh Kudus jaminan ke syurga. 圣灵保证我们得到天国， Hari Sabat peganglah hari Sabat. 遵守安息圣日。 Itulah tajuk-tajuk yang khusus. 因此这个是专题。 Lepas itu sakramen pembasuhan kaki, 接下来洗脚礼、 sakramen penjaman kudus. 圣餐礼， Itulah merupakan tajuk-tajuk yang khusus. 因此这个是专题。 Baik, demikian itulah saya kata setelah kita bacakan Alkitab dengan 5W 1H. 因此照我所说的，就是当我们读过圣经，也就是5个 W 1个 H 之后， Lepas itu sudah tuliskan pengajaran dia. 接下来我们写了教训。 Lepas itu sekarang kita mau carikan tajuk khotbah dia. 现在就是我们定题目了。 Mari kita sama-sama carikan tajuk khotbah. 现在我们来找题目。 Contohnya yang kita sudah belajarkan. 比个例子说，我们所学过的， Kita lihat Markus pasal 5. 我们看马可， Markus pasal 1. 对不起，马可福音第1章 Di ayat 29 sampai ayat 31 kan. 29到31节，我们学过了的。 Itulah Markus pasal 1 ayat 20 pasal 1 ayat 29 ayat sampai ayat 31. 马可福音第1章29到31节， Jadi demikian di sini telah memberitahukan kepada kita 因此这里告诉我们， yaitu yang di mana ibu mertua Simon sudah sakit. 就是西门的岳母已经害病了。 Lepas itu mereka selepas Yesus dan murid-murid sudah memegangkan Sabat di Bait Suci. 当主耶稣和门徒遵守安息日过后， Lepas itu mereka keluar dari Bait Suci, mereka terus pergi ke rumah Simon. 他们一出会堂就到西门的家。 Lepas itu waktu mereka di rumah Simon, 当时候他们在西门的家， Yesus tumpang tangan ataupun memegang tangan ibu mertua Simon. 耶稣就拉着西门岳母的手。 Lepas itu yang sakit ataupun ibu mertua Simon terus dia sudah sehat. 因此，这个西门的岳母就康复了。 Karena dia kata lenyaplah demamnya di ayat 31. 31节说热就退了， Lepas itu dia perempuan itu mulai melayani sunnah. 然后他就服侍他们。 Itulah yang di pasal 29 ayat 29 sampai ayat 31. 这是29节到31节所记载的。 Itulah memberitahukan kepada kita. 因此，从这里告诉我们， Itulah yang kita sudah belajar, yang kita sudah kongsikan dulu. 这是以之前我们所学习过的。 Itulah kerja yang pengajaran pertama. 因此，第一个教训， Itulah kata kita kerja tanpa kekhawatiran. 因此我们无忧虑的为主服侍 Itu 主， yang pertama. 这是第一个。 Yang kedua, 第二， kerja tanpa kekhawatiran. Poin yang pertama.
第一点，无忧虑的服侍主。 Saya rasa pakai BM saja pun cukup, jangan DC. Karena saya rasa semua pun pada BM, Pak. Karena semua pun kelulusan tingkatan 5 mustahil tidak pada BM. Tuh kan, semua teman-teman. Jadi supaya senang, satu bahasa saja. Yaitu kita katakan kerja tanpa kekhawatiran, pengajaran pertama. 第一个教训，无忧虑的侍奉。 Lepas itu yang kedua, 第二， pengajaran yang kedua, 第二个教训， yaitu menjadikan pekerja suci Tuhan. 成为神的工人， Itulah yang perkara kedua. 这是第二点。 Itulah menjadi pekerja suci Tuhan. 第二，成为神的工人。 Yang ketiga, 第三， apa lagi pengajaran? Ada lagi? 还有什么教训吗？ Berdoa, 祷告， menjadi pekerja suci Tuhan. Pekerja suci. Lepas itu doa, berdoa. Yang keempat, 第三是祷告，第四 penuh iman. 充满信心， Penuh iman. Lepas itu melayani. 侍奉， Melayani. Ada lagi? 还有吗？ Ada yang mau fungsi? Apa lagi Yok, pengajaran? 我们可以分享吗？还有什么其他的教训吗？ Baik, cukup. Ada mau fungsi? 有吗？ Ada lagi pengajaran? 还有其他的教训吗？ Ada? 有吗？ Kau enggak ke? Salah makai. Cek. 安息日， Oh, memegang hari Sabat. Ya, bagus. 遵守安息日。 Memegang hari Sabat. Yang keenam, memegang hari Sabat. 第六，遵守安息日。 Wah, itu saudara kita, terima kasih. Tetap type juga busy. Cepat juga dia. Syukurlah. Ada lagi? Oke, jadi karena ini malam kita tampak sudah contohnya ini ada 6 sudah pengajaran dia. 我们可以看到今晚上有6个教训。 Jadi demikian, apalagi ataupun sekarang kita mau carikan tajuk untuk 6 perkara ini. 因此，现在我们要从这6个教训中找它的题目。 Ada cadangan apakah tajuk yang paling baik ataupun apakah tajuk yang sesuai untuk 6 perkara ini dalam petikan ini, dalam peristiwa ataupun dalam perkara ini. 因此，我们可以建议从这6件事情或者6个教训当中，我们可以找出适当的题目。 题目就是写在李兄写在下面第7就好了，不必去改那个封面。它的题目就是在第7。Jadi itulah, ada cadangan? 有 Ada 吗？ pandangan tajuk yang 有 sesuai? 什么看法吗？有什么建议吗？ Kalau saya anugerah sampai ke rumah Simon. 救恩临到西门的家， Anugerah 恩典。恩典 Anugerah. 恩典临到西门的家， Anugerah sampai ke rumah Simon. 恩典临到西门的家。 Anugerah. Anugerah. ANU. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan sampai ke rumah Simon. Jadi itulah. Nah, begitu juga itulah maka itulah kalau saya gunakan tajuk ini. 如果是我，我就会用这样的题目： Anugerah Tuhan sampai ke rumah Simon. 神的恩典临到西门的 Jadi 家。 begitu juga macam mana anugerah sampai ke rumah kita. 这也是一样，神的恩典如何临到我们的 Itulah 家。 makanya kita susunkan dengan lepas itu daripada 6 poin tadi kita susunkan dengan satu persatu. Macam mana kita mau supaya anugerah Tuhan sampai ke rumah kita. 因此，我们就将刚才的6个要点，就是教训，把它排列，就是神的恩典如何临到我们的 Yang 家。 pertama saya rasa nombor 4 penuh iman.
首先就是第一样，就是在第4点，就是充满信心 Itulah，yang pertama. 那是第一点。 Yang kedua, 第二， lepas kita ada iman, kita mesti berdoa. 有了信心之后，我们一定要祷告。 Lepas itu mulai melayani. 接下来我们就服侍主。 Mengapa mau melayani? 为何要服侍主 Itulah 呢？ mau jadi pekerja suci Tuhan. 因为要成为圣工人员。 Lepas itu macam mana kita melayani Tuhan? 然后接着我们如何来服侍主呢？ Jangan lupakan pegang hari Sabat. 我们不要忘记遵守安息 Lepas 日， itu kerja tanpa kekhawatiran. 然后我们无忧虑的来服侍主。 Itulah dari tajuk itu. 因此，从这个题目， Itulah baru kita susunkan. Macam mana kita mau susunkan itu pengajaran dia. 从这个题目当中，我们就开始排列顺序的排列我们的教训。 Itulah mesti ada iman. 首先要有信 Itulah 心， giat berdoa. Itulah kekuatan kita. 因此我们就是恒切的祷告，就是我们的力量。 Kita melayani. 接下来我们服侍主， Mengapa mau melayani? 为何要侍奉或者 Karena kita pekerja suci Tuhan. 为何要服侍呢？因为我们是神的圣工人员， Lepas itu kita melakukan. Jangan ada kekhawatiran. 因此接下来我们要无忧虑来服侍主。 Jadi itulah satu daripada cara pelayanan kita. Pegangkan hari Sabat. 其中的一项服侍主就是我们要遵守安息日， Itulah jangan lupakan pegang Sabat. 因此我们不要忘记遵守安息日。 Itulah cara untuk tetapkan dari tajuk itu kita tetapkan penyusunan itu isi-isi khotbah 因 kita. 此，从这个题目，我们可以来去顺序的排列我们的内容。 Ada lagi tajuk yang lain? 还有其他的题目吗？ Boleh kita kongsikan? 我们可以分享的。 Boleh juga kan? Ibu mertua Simon sakit. 比 Ibu mertua Simon demam. 西门的岳母害病了， Lepas itu dia kongsikan sebagai seorang seorang Kristen. 一个基督徒 Paling baik 成为基督徒， paling baik ialah menjadi sebagai seorang Kristen. Kasih cantik sikit boleh kah tu supaya tidak tekan sebagai orang Kristen. Ada lebih halus lagi kah? Hidup sebagai seorang Kristen. Nah, cantik kalau begini. Hidup sebagai seorang Kristen. 成为一位基督徒， Hidup 活 活出基督徒的样式。 不是 不是 hidup sebagai seorang Kristen. 过着基督徒的生活， Sekeluarga dalam Tuhan. Betul itu, sekeluarga dalam Tuhan. 主内一家人。 Itulah. Jangan lupa, ada lagi yang pengajaran yang penting lagi. Kasih, hanya penting kasih, lupa kasih. 我忘记了教训，还有 爱心。 Itulah saya nampak tu sekeluarga dalam Tuhan, itulah terus saya ingat tu kasih. 因此，主内一家，我们想到了这个爱心。 Karena mereka hidup satu keluarga kan, ibu mertua pun tinggal sama-sama, menantu pun tinggal sama-sama, tidak ada gaduh tahu. Itulah karena apa? Keluarga punya satu keluarga dalam Tuhan, syukur. 因为他们是主的一家人，大家都住在一起，岳母，就是说大家住在一起，有爱心。 Ibu mertua Simon sakit demam. 西门的岳母害病了， Tapi kalau tajuk begitu macam dia sesuai dia. Macam mana pandangan? Okey kah tu Ibu mertua Simon sakit demam. Itu tajuk saya. Boleh kah tu? 可以吗？如果这个题目西门的岳母病了， Boleh juga lah kan. Jadi syukurlah karena ibu mertua Simon sakit. Itulah makanya mereka berdoa ada penuh iman. Lepas itu walaupun dia sakit, tapi dia masih lagi pegang Sabat murid-murid dia. Itulah syukur Tuhan. 因此，虽然西门的岳母病了，可是他们有信心，他们依然的遵守安息日。 Macamnya itulah makanya semua yang semua itu pengajaran itulah merupakan kehidupan seorang Kristen. 因此，这一些教训就是基督徒的生活。 Lepas itu itulah memang makan kehidupan seorang Kristen memang ada iman, mesti berdoa, mesti melayani, mesti pegang Sabat. Betul itu, dia ada 这 salah 也是 kan? 对的，因为基督徒的生活是要祷告，要有信心，以及其他的。 Lepas itu dia kata keluarga dalam Tuhan. 然后他说， Sekeluarga dalam Tuhan. 主内一家， Jadi begitu juga kita pun sekeluarga di dalam Tuhan. 因此我们在主内也是一 Macam 家 mana 人。 kita mau jadikan sekeluarga dalam Tuhan? 我们如何成为主内一家 Itulah 人呢？ pertama-tama
itulah bersama-sama dengan Tuhan. 首先要与主同行， Itulah murid-murid pun bersama-sama dengan Tuhan Yesus mah. 因为这些门徒也是和主同 Itulah 行。 makanya kita mau jumpa. Ada satu lagi itulah terus tempat lagi pengajaran lagi. 还有一个教训， Jemput Yesus ke rumah kita. Itulah tajuk lagi satu. 邀请主到我们的家， Itulah artinya mau dekat kepada Tuhan Yesus. 意思说我们要亲近 Iya 神。 kah? Kalau kita jemput Yesus ke rumah, macam mana? Apa pengajaran kita? 我们邀请主到我们的家，那有什么教训呢？ Jemput Yesus datang ke rumah. 邀请主到我们的家， Artinya kita mau dekat kepada Tuhan, 意思 dekat 是 kepada 说我 Tuhan, 们要亲近神 atau， mencarikan Tuhan, 或者是要寻求神， rakan segeja Tuhan. 成为神的同工。 Punya banyak pengajaran sudah kan. 太多教训了， Itulah melalui tajuk pun terbuka pikiran kita juga kan. 因此从这个题目，我们可以把我们的思路扩大。 Juga syukur Tuhan, 我们感谢神， banyak sudah. 很多了。 Ada rekod gak itu semua itu poin-poin itu? Ada rekod gak? Ini mau rekod ya? Ada. Nanti kasih saya karena saya mau sampaikan khotbah juga tuh banyak sudah poin saya. Jadi itulah makanya kita lihat dari tajuk saja. 因此从这个题目， Sekeluarga dalam Tuhan. 主内一家， Jadi itulah jemput Yesus ke dalam rumah kita. 我们邀请主到我们的家来 Artinya，mau dekat kepada Tuhan. 意思是说我们要亲近神， Mencarikan 我 Tuhan. 们寻求神。 Jadi itulah kita mau jadikan sekeluarga dengan Tuhan. 因此我们和主是一家人。 Itulah macam mana kita mau sekeluarga dengan Tuhan. 因此我们如何与主是一家人呢？ Penuh iman. 我们要充满信 Lepas 心， itu berdoa. 接下来要祷告， Itulah melakukan kerja Tuhan. 然后要服侍神， Itulah pegangkan perintah Tuhan. 然后遵行神的命令， Pegangkan hari Sabat. 然后遵守安息的， Syukur Tuhan. 感谢神。 Kan? Ada sudah tajuk kan? 有了，这里有题目了， Dari tajuk boleh kembangkan pikiran kita. 因此从这个题目可以扩大我们的思路。 Daripada pengajaran itu berikan satu idea untuk kita carikan tajuknya. 因此从这个教训可以找到题目。 Baik, contoh yang kedua. 第二个例子， Kita kembali dua raja-raja. 我们看列王记下， Kita sudah bincang juga kan 这个我们也是讨论过了， tentang apa? 有关什么呢？ Dua raja-raja pasal 4 bahkan. Pasal 2 kan. 列王记下第2章 Mulai dari ayat 19 hingga ayat yang ke 22 kan. 19到22节。 Dia kata di sini itu dalam dua raja-raja pasal 2 ayat 19 hingga ayat 22 kan. 列王记下第2章19到22节。 Jadi itulah sampai di waktu itu penduduk kota itu beritakan kepada Elisa. 因此，当时候耶利哥城的人对以利沙说 Dia kata di sini semua baik-baik hanya tapi itu air tidak baik.：“ 这城的地势美好，只是水很恶劣， Itulah airnya tidak baik. 它的水很恶劣。 Terus itu Elisa jawab. ”因此，以利沙就说 Itulah di ayat 20 ayat 20 kan. Taruhkan 20 garam dalam ambilkan sebuah pinggan baru.：“ 你们拿一个新瓶来， Taruhlah garam di dalamnya. 装盐给我。 Itulah maka mereka pun membawakan pinggan kepadanya. ”他们就拿来给他， Lepas itu pergi ke dalam mata air itu, 他就来到水源， melemparkan garam. 将盐倒在水中， Terus air itu baik sudah. 然后这水就好了。 Itulah beginilah firman Tuhan kata. 因此，他说：“耶和华如此说， Telah kusihatkan air ini. 我治好了这水。 Jadi itulah maka mereka mulai dapat air yang sehat. ”因此，从那里他们就那个水就治好了。 Jadi demikian yang kita sudah bincangkan dulu. 因此，这是我们之前所讨论过 Jadi 的。 ada beberapa pengajaran. 这里有几个教训。 Pengajaran yang pertama, 第一个教训， dia kata yang kita sudah bincangkan yaitu carikan nabi. 就是说寻找先知。 Dia kata mereka carikan nabi kan Elisa, coba lihat dikatakan. 因此，他们去找以利沙说：“你看。” Jadi artinya kita mau carikan Tuhan. 意思是说，我们要寻求主， Carikan nabi artinya kita mau carikan Tuhan. 寻找先知就是寻找神。 Itulah pengajaran pertama, 因此，这是第一点， carikan Tuhan. 就是寻找神。 Yang kedua, 第二， carikan Tuhan. Baik, yang kedua, pengajaran kedua. 第二点，
Lepas itu dia kata, cari ambilkan sebuah pinggan, 拿一个新瓶来 taruh garam. 装盐给我， Itulah mereka pun bawakan pinggan itu. 他们就拿来给他， Artinya apa? 表示什么呢？ Taat. 就是忠心。 Yang ketiga. 第三， Lepas itu dia juga yang dihaskan pinggan baru. 一个新瓶， Jadi itulah begitu juga pinggan baru itu memberitahukan kepada kita, kita adalah perabot yang mulia, orang yang baru, mesti mengatakan orang yang baru. 因此新瓶就是说贵重的器皿，我们要做新人， Perabot yang mulia. 贵重的器皿。 Yang keempat, jadikan orang yang baru. 第四就是成为新人。 Yang keempat, 第四 yaitu 点， jadi orang yang baru. 第四点就是成为新人。 Jadilah orang yang baru. Lepas itu, dia kata ambil garam. 接下来装盐给我。 Jadi garam itu ialah apa? 盐是什么呢？ Kita sudah bincangkan, 我们讨论过了， yaitu api dan juga damai. Yaitu api itu ialah pengujian. 这个火就是试炼。 Karena Markus pasal 9 ayat 49 kan? 马可第39节，4章39节， 49 节, ayat 49. Markus 9:49. 马可9章49节。 Itulah kita gunakan api sebagai garam untuk dia gunakan api untuk menggarami kita. 因此，他用火来盐我们，不是来试验我们， Yung yen tang ho, 用盐当火来试炼我们。 不是试炼，对不起，用盐当火， yak mati ba? Yen, 腌着。 Markus pasal 4 ayat 49. 我们看马可第4章 Pasal 9. 对不起，第9章49节。 Jangan. 盐试了味，有什么叫它再咸呢？ Ya, 底下讲再咸呢？ saya siena. Markus kan pasal 4 ayat 9 dia menggunakan api untuk menggarami kita. 盐的是 Ya, pasal 9:49 bahkan. 盐的是好的肉试了味， Karena setiap orang akan digarami dengan api. 用火当盐腌个人。 Itulah makanya itulah kita itulah itu ialah garam, 因此，这个盐 ialah api. 就是火。 Api itu ialah apa? 这个火是什么呢？ Pengujian. 就是试炼。 Nomor 5 ialah pengujian. Digarami dengan api. Api itu ialah pengujian. Bracket pengujian 就好了。stroke 比较快了。stroke digarami dengan api itulah pengujian. 因此，用火当盐腌个人，这个火就是试炼。 Lepas itu damai. 接下来和平， Karena itu garam ialah damai. 这盐就是带来和平。 Itulah 1 Petrus pasal 3 ayat 9 kan? 彼得前书第3章第9节。 1 Petrus pasal 3 ayat 9. 彼得前书第3章第9节。 Coba. Ayat 9. 第9节， Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cari maki, tetapi sebaliknya hendaklah memberkati kamu, dengan itulah dipanggil. 1 Petrus pasal 3 ayat 9 kan. Saya tidak tahu sudah di mana sudah. Tunggu dulu Itulah kita tidak boleh caci maki. Itulah kita mau bawa damai kepada orang. 我们不能以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。 Jadi itulah kita mau damai. 我们要和平、和睦。 Lepas itu pasal 42 ayat 10. Kembali Markus sana.
我们再看回马可福音， Itulah Markus pasal 9 itu. 对不起，是马可福音第9章， Markus pasal 9马可福音第9章 ayat 50. 第50节， Ayat 50. 第50节， Itu yang penting. 这 Itulah 是 damai. 重要的。 Itulah garam memang baik, tetapi jika garam ditambah dengan apakah yang kamu mengasingkannya adalah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, selalulah hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Ini yang penting. 这 Berdamai. 是重要的，就是彼此和睦。 Markus pasal 6 pasal 9 ayat 50. 马可第9章第50节， Itulah garam. 盐 Itulah damai. 和睦。 Baik. Daripada sini 6 perkara. 从这6点 Ada 6 pengajaran sudah. 有6个教训， Jadi apa tajuknya? 它的题目是什么呢？ Ini boleh digunakan tokoh dia. 因此可以用其中的人物。 Kalau tajuk, kalau macam di kitab BM, 如果是马来文圣经， dia kata kalau tajuk dia besar, Elisa menyihatkan air di Yeriko. 好像刚才我们所看的 Dua Raja-Raja pasal 2 ayat 19 kan. 第2章第19 Di 节所说 atasnya 的， itu kalau BM diadakan, Elisa menyihatkan air di Yeriko. 以利沙治好耶利哥的水。 Nah, itu yang tajuk. Itulah itu tajuk mengikut itu peristiwa. 因此， Itulah kisah yang benar. 根据这个圣经的事迹来定题目。 Jadi itulah terus Elisa menyihatkan air di Yeriko. 以利沙治好耶利哥的水源。 Ada lagi cadangan? 还有吗？ Ada lagi tajuk yang boleh kita gunakan? 还有其他的吗？我们可以作为我们的题目。 Macam mana Elisa menyihatkan air? 以利沙怎样治好水 Itu 呢？水 carikan 源 Tuhan. 呢就是寻求神， Lepas itu taat kepada Tuhan. 然后忠心以神。 Jadi begitu juga kita carikan Tuhan. 我们也是一样，我们要寻求神， Lepas itu kita mesti taat kepada Tuhan. 然后我们要忠心侍奉神。 Jadi demikian kita karena kita taat dan kita carikan Tuhan, maka kita mau senantiasa hidup jadikan orang yang baru. 因此，我们就是寻求神，然后忠心以神，然后我们要过着新人的生活。 Jadi jangan balik kepada orang lama. 我们不要再倒回旧人的生活， Demikian kita jadikan perabot yang mulia. 我们要成为贵重的器皿。 Tetapi kita harus tahu, 但是我们需要知道 walaupun，kita di dalam Tuhan, 虽然我们是在主里面， kita senantiasa diuji oleh Tuhan. 我们也常常被主试炼， Ya, supaya kita lebih lagi teguhkan iman kita. 这样我们的信心更加的能够坚固起来， Karena kita carikan Tuhan, 因为我们寻求神， itulah kita mau berdamai. 因此我们要过着和睦的生 Itulah 活， damai dengan Tuhan, 与神和睦， berdamai dengan semua orang. 也和所有的人和睦。 Itulah cara, itulah dalam waktu Yeriko, ataupun Elisa menyihatkan air di Yeriko. 这就是以利沙治好耶利哥城的水源。 Ada tajuk lagi? 还有其他的题目吗？ Ada pandangan lain? 还有其他的看法吗？ Ada lagi? 有吗？ 顺服然后 Yaitu taat dan damai. 顺服与和睦 Itulah pun sama juga kan? 也是一样 Nah, 的， itulah mesti hidup damai dan hidup taat. 因此我们要过着和睦和顺服的生活。 Macam mana kita mau hidup taat dan damai? 我们当如何过着顺服和和睦的生活 Carikan 呢？ Tuhan. 我们要寻求神， Itulah kita mesti melalui pengujian. 我们要经历这个试炼， Lepas itu kita mesti ada jadikan taat. 然后忠心， Lepas itu jadikan orang yang baru. 成为新人。 Itulah jangan lagi balik kepada orang lama. 我们不要再倒回旧人的生 Jadi 活。 itulah syukur Tuhan. Ada 因此 lagi? 感谢神， Menjadi seorang pelayan Tuhan. 成为神的工人， 服侍神的服侍使命，服侍神的人，一个服侍神的人。一个服侍神的人。 Itu yang itulah tajuk dia. Itulah pun kita ada BM itu BC pun mau cantik juga, jangan main yang dia cantik, mesti ada halus sedikit punya tuh BC. Itulah mau itulah menjadikan seorang pelayan Tuhan. 成为神的
工人， Macam mana 不 mau 是 cari 神的 macam 人， mana mau menjadikan seorang pelayan Tuhan? 当如何成为神的服侍神的工 Itulah 人呢？ carikan nabi, 我们要寻找先知， itulah carikan 也 Tuhan. 就是寻找神。 Itulah kita mesti taat. 因此，我们要忠心， Kita mesti jadi orang yang baru, 我们要成为新人， tahan diuji. 经得起考验， Lepas itu berdamai dengan orang. 然后与人和睦。 Itulah kita mau jadi seorang pelayan Tuhan. 因此，我们要成为服侍神的 Itulah 工人。 kita jadi pelayan Tuhan, jangan bergaduh-gaduh sama orang. Dan melainkan kita mau berdamai sama orang. 一位神的工人是要和别人和睦相处的，不能就是说和人有纠纷的事情。 Jadi itulah kita boleh gunakan tajuk-tajuk ini. 因此，我们可以用这些题目。 Ada lagi cadangan? Cadangan sudah? Tengok setelah kita baca sudah kan, nah, kita boleh tahu sudah macam mana kita mau carikan tajuk-tajuk ini. 因此，我们念过之后，我们可以知道怎样找出这个题目。 Jadi demikian dalam Alkitab ini banyak tajuk-tajuk yang cantik. 在圣经里有许多优美的题目。 Contohnya, 比个例子说， kalau Yesaya 以赛亚 banyak itu. Kalau dalam kitab terlalu banyak bah, banyak yang cantik-cantik tajuknya. Yesaya pasal 40 contohnya. 以赛亚书第40章 Ayat 15. 40章15节， Pasal Yesaya 40 ayat 15. 40章第15节， Seperti debu pada neraca. 如天平上的微尘， Itu pun boleh jadi tajuk. 这也可以成为我们的题目。 Seperti debu pada neraca. 如天平上的微尘， Artinya sangat kecil lah. 意思是说很渺小。 Kalau kita kaji pasal 40, 如果我们查考这第40章的 pun 话， banyak poin-poin dia. 有它的要点。 Terus contoh saya kasih tajuk yang tajuk-tajuk yang boleh kita cari, gunakan ayat-ayat kitab suci. 因此，我们用这个金句来成为我们的题目。 Jadi baru-baru kalau semua kalau ada ikut kebaktian dalam talian, 如果我们有在线上参加聚会的话， itulah kalau waktu saya menyampaikan khotbah dalam ibadah online, 当我在线上正道的时候， jadi baru di mana dalam hari Sabat, hari Minggu atau di mana waktu saya khotbah saya memang pakai kidung agung. 当我正道或者是聚会的时候，我常常引用雅歌。 Demikian ada satu pendeta, dia seorang pendeta itu dari Semenanjung. 因此，有一位西马的传道， Dia kata, pendeta kau ini tua-tua sudah. 他说：“传道，你都已经年长了， Tapi kau punya tajuk-tajuk ini semua romantik-romantik. 可是你的题目都是很罗曼蒂克的。 Karena saya gunakan karena fase macam lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau kan, saya pun ada kan manis, sungguh manis, sungguh cantik engkau, sungguh cantik engkau, manisku, dia bilang pasal 4 ayat 1. 因此，我常常用这样的题目：我的佳偶，你甚美丽。 Dia kata, apa nih pendeta ini balik mencinta saja, sudah tua-tua mencinta, dia bilang. 他说：“传道，你都年长了，都年老了，你还在讲这个爱情的事。” 的事， Dia kata mesti kasih itu sampai selama-lamanya. 我说这是必要的，因为永永远远都相爱， Kasih itu tidak boleh hilang. 因为这个爱是不能消逝的， Itulah jadi tajuk. 这就是成为题目。 Itulah ini hari memang kita nampak saya duduk macam, pendeta salah duduk ini. 有时候我做的这个姿势 Sekarang ini. 现在当我坐下来的时候，你说传道你做的姿势好像不太恰当。 Seperti mesti sebelah sana bahkan. 对不起，传道的位置好像对调了，其实是应该是在右边， Bukan di sebelah kiri bahkan. 不是在左边。 Mengapa? 为什么呢？ Itulah kasih punya pasal. 因为爱的关系， Karena itu aircon di depan saya, Pak. 因为冷气在我的前面， Istri kata sejuk. 我的太太说很冷， Dia kata saya panas, biarlah saya di bawah aircon. 我说我很热，所以我就在冷气的下面， Itulah saya duduk di depan aircon itu.
然后我就坐在冷气的前面， Itulah syukur Tuhan. 感谢神。 Sampai tua pun masih lagi manis. 一直到老还是甜甜蜜蜜的， Itulah masih lagi, itulah kasih. 这就是爱， Itulah boleh jadikan tajuk. 也可以成为我们的题 Itulah 目， banyak tajuk. 有很多的题目。 Jadi itulah makanya daripada tajuk itu. 因此从这个题目当中， Daripada tajuk itu. 刚才的题目 Itulah makanya memberitahukan kepada kita. 告诉我们， Itulah memberitahukan kepada kita satu perkara yang penting. 告诉我们一件重要的事情。 Sekali nampak saja orang nampak itu tajuk saja. 当我们看见这题目的时候， Itulah terus ada orang sangat minat sudah. 可以激励这个兴趣， Itulah cap pendek, padat dan sedang dipahami. 因此它简短、充实、容易明白。 Sekali orang nampak begitu. 当人看到这个题目的 Jadi 时候， itulah mau tambah lagi satu perkara I. 我们加一， Itulah memberikan, menjadikan supaya orang mengambil perhatian dalam apa yang kita mau sampaikan. 因此激发别人的注意。 Supaya orang nampak tajuk sehingga wah apa yang dia mau sampaikan. 因此，当人看到这信徒看到这题目的时候，会想啊，到底要讲什么呢？ Wah dia kata wah itu tajuknya wah sangat baik. 因此他们会说这个题目提起兴趣。 Oh jadi apakah dia mau ceritakan macam mana? Contohnya macam mana Elisa dia mau menyihatkan itu air. 因此信徒会想怎么样呢？他怎么样这个以利沙怎么样治好这个水呢？ Ataupun orang nampak wah macam mana mau tamai, macam mana mau taat. 或者说信徒会问怎么样过着和睦的生活， 或 Itulah 者 macam 顺服的生 ataupun 活呢 macam？mana mau jadi seorang pelayan 或 Tuhan. 者怎么样成为神的工人 Itulah 呢？ orang terus dapat perkara yang ke-6 yang poin yang kelima poin yang kelima yaitu supaya orang dapat mengambil ataupun 激发 apa 提起兴趣。 dan membangkitkan minat untuk mendengarkan firman. 因此能够提起这个会众的兴趣， Itulah 要去听这个道理。 Itulah membangkitkan minat untuk membangkitkan minat supaya orang tahu mau mendengarkan firman Tuhan. Itu tadi tajuk saja. 提起这个会众的共鸣或者兴趣，要去听这一场道理， Itulah sangat penting. 这是很重要的。 Itulah makanya di dalam Alkitab banyak ayat-ayat yang jadikan tajuk yang sangat cantik. 因此，圣经有许许多多优美的题目。 Demikian itulah makanya itulah kita menggunakan ayat-ayat Alkitab. 因此，我们以圣经上的金句为我们的题目， Banyak ayat yang cantik itu. 有许多优美的题目， Jadi itulah makanya kita boleh gunakan. 我们可以引用这些题目， Jadi itulah tajuk. 成为我们的题目。 Baik, nanti ada soalan nanti baru tanya. Baik. Perkara yang kedua kita mau bincangkan pada malam ini 今天晚上我们继续讨论第二项， yaitu tentang pendahuluan. 也就是我们的引论。 Setelah ada tajuk, 当我们有了题目过 itulah 后， kita mesti ada pendahuluan. 我们需要有这个引论。 Kata-kata pendahuluan ini untuk mengenal naskah khotbah kita. 因此，这个引论是介绍我们的讲章。 Lepas itu pada pengenalan itu kita dapat membangkitkan situ semangat dan juga perhatian untuk mendengar. 从这个引论可以激发注意力和提起兴趣， Seperti yang kita bacakan tadi kan. 就好像刚才我们所念过的， Seperti Elia menyihatkan itu air. 以利亚治好这个水源， Jadi itulah kita boleh buat pengenalan. 我们可以做一个介绍， Itulah jadikan pendahuluan. 因此成为我们的引论， Itulah jadikan pendahuluan dia. 也就是成为我们这个引论。 Waktu Elisa di Yeriko, 当以利沙在耶利哥的 jadi 时 orang 候， beritakan kepada dia 然后有人告诉他 air itu tidak baik. 这水是不好， Itulah Elisa menjawab, 因此以利沙就说 bawakan itu garam, pipingkan baru dan garam. 拿一个新瓶来，把盐拿给我， Lepas itu dia lemparkan garam itu ke dalam air. 装盐给我，他就把这个盐倒在水中， Lepas itu air jadi sehat. 因此水就治好了。 Itulah satu pengenalan ataupun jadikan pendahuluan. 因此这个介绍就成为引论了。 Demikian pendahuluan ini. 因此这个引论， Itulah boleh kita gunakan banyak cara dia. 我们可以用很多方法来做这个引论。 Seperti kebiasaan macam bagi diri saya. 就好像对我来说， Dalam setiap kali dalam pelajaran homiletik ini
在每一次这个讲道学的时候， setiap kali saya buat pendahuluan, 当每一次我做引论的时候， itulah saya selalu gunakan kesaksian kan. 常常我就是用以见证为引论的， Itulah tentang kuasa ataupun itu kuasa firman Tuhan. 也就是神道理的力量， Itulah saya gunakan kesaksian. 我就用见证， Jadi itulah sebagai pendahuluan. 我引用见证成为我的引论。 Jadi demikian itulah kita boleh gunakan banyak cara untuk buat pendahuluan. 因此，我们可以用许多方法来做这个引论。 Boleh gunakan ayat-ayat Alkitab. 我们可以引用经句， Nah, seperti pagi tadi kan saya gunakan Mazmur 119 ayat 10 ayat 9 kan. 好像刚才诗篇119篇第9节， Itulah saya gunakan ayat itu sebagai pendahuluan saya. 我用这个经句为我的引论， Lepas itu ada kesaksian. 然后有见证， Lepas itu masuk ke dalam topik. 然后就进到我们的主题， Jadi itulah pendahuluan. 这就是我的引论。 Jadi supaya kita mau mengenalkan nas khotbah itu dan juga supaya orang dapat membangkitkan perhatian dan semangat untuk mendengar. 能够介绍这个讲章，能够激发会众的注意力和提起会众的兴趣。 Baik, yang akhir sekali 最后 yaitu kesimpulan dia. 就是我们的结论， Kesimpulan. Karena kita ada tajuk pendahuluan, isi khotbah, lepas itu penutupan. 因此我们有题， Kesimpulan dia. 我们有题目，有引论，有本论，到最后就是结论了。 Jadi demikian kesimpulan itu merupakan penutupan bagi naskah khotbah kita. 因此，这个结论就是讲章的结尾。 Itulah kita mau tutup sudah. 我们要结束我们的讲章 Oke, 了。 macam mana kita mau cara membentukkannya? 因此，我们如何组织呢？ Kita boleh mengulang bahagian-bahagian penting. 我们可以重述要点， Seperti yang kita bacakan tadi. 就好像我们刚才所念过的。 Macam mana petang ini malam ini kita sudah belajar. 今天晚上我们已经学习过了， Macam mana Elisa menyihatkan air. 以利沙怎么样治好水 Itulah 源 kita，mau carikan Tuhan. 我们需要寻 Kita 找 mesti 神， taat. 我们要顺服， Kita mau damai. 我们要过着和睦的生 Kita 活。 senantiasa diuji oleh 我 Tuhan. 们常常受到神的试炼， Itulah kita boleh ulang bahagian-bahagian yang penting ini. 因此我们可以重述这个要点， Lepas itu kita boleh gunakan kata-kata dorongan 然后接下来我们可以用鼓励的话， ataupun menghiburkan 或者安慰的话， ataupun peringatan. 或者警戒的话， Syukur Tuhan. 感谢神。 Ini hari kita sudah belajar tentang Elisa menyihatkan air. 我们今天学过了以利沙治好水源， Itulah makanya kita mau belajar macam mana kita mau taat dan damai. 因此我们要学习如何顺服和和睦。 Jadi kalau kita hidup damai dan taat, 如果我们过着和睦的生活和顺服的生 itulah 活， kita diberkati 我 Tuhan. 们蒙神祝福， Ataupun kita mengakhirinya dengan kesaksian. 或者我们以见证来结束我们的讲章， Karena taat dan damai, 因为我们顺服，因为我们和睦， itulah kita dapat diberkati Tuhan. 因此我们神祝福我们， Itulah kita mau taat dan damai. 因此我们要顺服和睦， Jangan bergaduh. 不要吵架， Itulah yang penting. 这是重要的。 Itulah kita daripada syukur Tuhan. 因此感谢神， Pada malam ini kita sudah belajar tentang Elisa menyihatkan air. 我们学习过了以利沙治好水源， Demikian kita mau hidup taat dan damai. 因此我们要过着顺服的生活和和睦的生活， Jangan bergaduh. 因此不要纠纷吵架。 Itulah kita mengakhirinya boleh dengan kesaksian. 因此我们以见证来结束我们的这个正道。 Ada satu penguasa gereja. 有一个就是教务， Dia tidak dapat hidup damai dengan orang. 他不能和别人和睦的相处， Sikit-sikit dia bergaduh itu. 一点点小事就和别人纠纷 Itulah 了， dia tidak dapat hidup damai. 因此他不能过着和睦的生活。 Walaupun dia penguasa, 虽然他是教务， tapi dia tidak dapat hidup damai dengan orang. 可是不能和别人和睦相处。 Satu sahabat, 有一个安息日， wah, dia bergaduh sudah sama satu saudara. 他和一位弟兄吵起架来了， Dia lepas itu mau bertumbuk sudah. 接下来要和对方打架了。 Terus waktu itu 当那个时刻， kebetulan anak dia dalam perjalanan datang ke gereja. 他的孩子正在
来教会的路途当中， Waktu dia datang gereja, 当他到教会的时候， anaknya berjumpa dengan ternampak satu kemalangan. 他的孩子看见了一场车 Wah, 祸， lepas itu sangat mengerikan. 这个是令人非常惊怕的这个车祸， Lepas itu dia sangat takut sudah. 他觉得很害怕， Terus jadi trauma. 然后他就这个造成他心里的创伤， Lepas itu dia pikirannya dia tenang sudah. 他的心低下来， Lepas itu iblis ambil kesempatan. 然后魔鬼就制造机会了， Lepas itu dia tenang sudah. 因此接下来他就不能够平安，心里没有平安， Lepas itu benar Tuhan dia kan bagi bantu doa. 因此长老执事就帮助他祷告。 Tadi yang mengherankan 但是最稀奇的事情， dari siang sampai malam dia tidak tidur. 从早上到晚上他不睡觉， Dia buka mata. 他的眼睛睁开， 24 jam matanya buka saja. 24小时眼睛睁得大大的， Itulah bantu doa. 然后就为他祷告， Tapi tiada kesan. 可是没有果效。 Terus lepas itu semua penatua, pendeta, sama itu penguasa, sama keluarga dia semua duduk dan bincang. 因此接下来长老、传道、执事、教务一起讨论， Jadi lepas itu bincang sudah. 他们就讨论。 Itulah. Masa dia nampak anak dia nampak kemalangan itu, waktu itu juga bapaknya mau bergaduh, bertumbuk di gereja sudah. Waktu itu sama itu. 当他孩子亲眼看到这场车祸的时候，那个时刻就是这个教务要和弟兄吵架、要打架打架。的时刻。 Waktu itulah kebetulan waktu yang sama. 也就是说，很恰巧的就是在同那一个时刻。 Lepas itu itulah disuruh itu waktu itulah penatua suruh itu penguasa, oh bertobatlah. 然后这个长老就叫这个教务，你需要悔改， Jangan lagi bergaduh sama orang. 你不要再和别人吵架了， Hidup taat kepada Tuhan. 你能够或者顺服神的生活， Lepas itu melalui keluar kehidupan yang damai. 然后要过着和睦的生活， Baru dia berdoa, bertaubat. 然后他就祷告悔改， Lepas itu baru bantu doa untuk anak dia. 也为他的孩子代祷， Baru anaknya jadi sehat. 最后他的孩子才康复过来， Syukur Tuhan. 感谢神。 Mengapa dia tidur? 为何他不能睡觉呢？ Mengapa dia dapat tutup mata? 为何不能闭上眼睛呢？ Anak dia kasih tahu. 他的孩子说， Karena itu iblis tarik ini kelopak mata. 因为这个魔鬼拉开他的眼睛，或者睁开他的眼睛，把他的眼睛拉得大大的， Dia dapat tidur. 因此他不能睡觉， Hidup taat dan damai. 因此过着顺服和和睦的生 Itulah 活。 kita akhiri ini dengan kesaksian. 因此，我们以这个见证结束我们的正道。 Demikian kita boleh akhirkannya dengan ayat Alkitab. 我们也可以以经文结束我们的正道， Ataupun kita boleh buat satu pertanyaan. 或者我们可以以提问的方式， Jadi macam mana dengan kita? 我们如何呢？ Macam mana adakah kita taat? 我们有顺服吗？ Adakah kita berdamai? 我们有和睦吗？ Itulah kita boleh tanya balik. 我们可以提问， Ataupun adakah kita menyehatkan air itu seperti Elisa? 或者我们可以这样提问：我们有像以利沙这样治好水源吗？ Adakah kita gunakan seperti Elisa, gunakan garam untuk menyehatkan air? 我们有像以利沙用盐治好水源吗？ Itulah dengan pertanyaan. 因此，以提问的方 Lepas 式， itu kita buat kesimpulan itu singkat dan padat. 接下来我们的结论要简短充实。 Itulah pendahuluan kesimpulan itu jangan lebih daripada panjang daripada isi kandungan kita nanti. 因此，我们的引论、我们的结论不要太长，也就是说，不要长过这个本论， Itulah itu yang paling penting. 这是最重要的。 Kesimpulan dia singkat dan padat. 因此，我们的结论是要简短 Kalau 充实的。 Kalau kesimpulan kita lagi panjang lebar, 如果我们的结论是蛮长的话， jadi apa respon seiman? 因此会众有什么反应呢？ Senang sih ya tuh. 很简单的， Tengok jam. 他们就看他们的手表， Itu kan respon dia. 这就是他们的反应。 Apa panjang betul? Ya. 为什么长篇大论的呢？ Nah kan itulah kesimpulan dia singkat dan padat. 因此结论要简短充实。 Jadi itulah begitu juga dengan isi khotbah kita. 我们的正道内容也是一样， Itulah mesti
padat dan singkat. 因此也是要简短充实的。 Jadi itulah yang kita kongsikan pada malam ini. 这就是今天晚上我们所分享的。 Itulah makanya kalau nasihat dari saya, 我给予的提议或者建议， itulah terus baca Alkitab, 也就是继续的读圣 itulah 经， pikir, 我们思考、 renung. 思想。 Karena itulah Ezra kan meneliti. 因为这个以斯拉他考究， Itulah maka dengan meneliti maka banyak kita boleh carikan. 因为考究，所以我们可以得到很多的心得。 Seperti yang saya katakan, 就好像我刚才所说的， firman adalah seperti emas. 神的道好像金， Itulah kita mau mencarikan emas. 我们要寻求这些金， Pergi korek, 我们要去挖掘， lepas itu pergi cucikan dia. 然后把它洗干净， Jadi lepas itu baru jumpa emas. 然后我们才找到这个金， Menggunakan usaha kita. 也就是要努力的去找。 Jadi saya gunakan ayat-ayat ini sebagai penutupan kita. 因此，我就用这些金句来结束我的讲章， Itulah kesimpulan saya. 这就是我的结论。 Ada mau tanya? 有什么要提问的吗？ Ada 5 menit lagi. 还有5分钟， Ada soalan mau tanya? 有问题吗？ Minggu depan yang terakhir sudah. 下个星期是最后一节了。 Kalau sepatutnya, kalau kita dalam teologi secara dalam bersemuka, 如果是在实体的神训班的话， sepatutnya ada kita mau suruh itu peserta menyampaikan khotbah betul. 也就是说要学员来正道。 Tapi sekarang kita dalam talian, 可是现在我们是在线上， kalau mau suruh pun boleh betul. 如果要的话也是可以的。 Tapi kalau saya rasa kalau suruh nanti semua minggu depan tidak ikut sudah tuh. 我想，如果我要大家正道的话，下个星期我们不参与了。 Jadi itulah minggu depan kita belajar macam mana kita mau khotbah. 因此，下个星期我们会学习如何正道。 Sudah kita tuliskan naskah khotbah. 我们写了讲章， Habis itu macam mana kita mau sampaikan. 接下来我们当如何讲述这个我们所写的讲 Jadi 章。 minggu depan baru kita ceritakan. 因此，下个星期我们将会讨论。 Baik, ada soalan? 还有问题吗？ Baik. Tidak ada, mari kita sama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. 如果没有的话，我们接下来我们祷告，感谢神。